Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Kak Noraya, Dietitian Sukananda pada kali ini untuk slot diet dan nutrisi. Pada slot kali ini, kita telah bincangkan dua topik penting untuk pemakanan atlet pada sebelum-sebelum ini tentang kalori, tentang makronutrien. Tapi pada kali ini kita nak fokus kepada topik yang kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa tentang topik kecil ini, walaupun dia nampak kecil tetapi sangat penting untuk adik-adik. Kalau sebelum ni kita cakap tentang makronutrien, itu makronutrien kita menceritakan tentang karbohidrat, protein dengan lemak. Hakikatnya pada masa yang sama kita juga memerlukan mikronutrien. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan mikronutrien itu sebenarnya? Untuk pengetahuan adik-adik, mikronutrien adalah vitamin dan minerals. Apa yang membezakan makronutrien dengan mikronutrien adalah mikronutrien tidak memberikan sebarang tenaga. Berbeza dengan makro tadi adalah sumber tenaga kepada kita untuk sehari. Tetapi mikronutrien iaitu vitamin dan minerals ini tidak memberikan tenaga dan kita sangat perlukan mikronutrien ini untuk fungsi-fungsi asas badan yang lain. Kalau makronutrien kita memerlukan dengan kuantiti yang banyak, tetapi untuk mikronutrien kita hanya perlukan kuantiti yang sedikit sahaja. Kalau sebelum ni kita perlukan dengan gram, 15 gram, 14 gram, tetapi untuk mikronutrien, unit yang diperlukan hanyalah mikrogram ataupun miligram sahaja. Sangat sedikit tetapi penting. Mungkin ramai yang tak perasan sebenarnya. Kadang-kadang ada adik-adik yang datang, Kak saya nak vitamin, saya nak minerals. Sedangkan dia tahu yang semua itu kita boleh dapat daripada makanan sahaja. Seterusnya kita nak membincangkan tentang apakah vitamin dan minerals yang kita perlukan. Vitamin terbahagi kepada dua jenis, iaitu vitamin larut air ataupun vitamin larut lemak. Dan vitamin dia ada spesifik fungsi dia yang tersendiri. Untuk vitamin yang larut air, kita ada vitamin B dan vitamin C. Manakala untuk vitamin yang larut lemak, kita ada vitamin A, D, E dan juga vitamin K. Yang mana setiap vitamin itu mempunyai fungsi spesifik. Kalau vitamin A kita selalu kaitkan dengan kesihatan mata. Kalau vitamin D, vitamin daripada matahari yang mana ia penting untuk tulang. Kemudian kita bercakap tentang vitamin E yang penting untuk sistem imun yang juga merupakan sejenis antioksidan. Seterusnya vitamin K yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Itu vitamin larut lemak dan semua vitamin kita perlukan daripada makanan. Vitamin kita akan dapat daripada sumber haiwan ataupun sumber tumbuhan itu sendiri dan dia adalah sejenis yang organik. Sekiranya tadi kita berbincang tentang vitamin A, D, E dan K, vitamin B dan C merupakan vitamin larut air. Disebut vitamin larut air, vitamin B sendiri mempunyai B1, B2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 12. Banyak jenis dan sememangnya vitamin B ini dikaitkan dengan penghasilan tenaga. Dia tidak memberikan tenaga tapi dia relate ataupun bersangkut paut dengan proses penghasilan tenaga di dalam tubuh badan kita. Manakala vitamin C seperti yang kita sedia maklum ia untuk imun sistem yang lebih baik. Okey. Jadi vitamin B dengan C adalah vitamin larut air di mana dia tidak disimpan di dalam badan. Jadi kalau kita mengambil dengan jumlah yang berlebihan, dia akan disingkirkan. Tetapi kita perlu mengambil vitamin B dan C pada setiap hari bagi memastikan kita cukup vitamin B dengan C. Berbeza untuk vitamin A, D, E dan K. Ia adalah vitamin larut lemak dan vitamin ini akan disimpan di dalam hati iaitu liver dan juga di dalam adipose tissue. Jadi kalau vitamin ini disimpan di dalam dua tempat tersebut ataupun vitamin larut lemak ini disimpan di dua tempat tersebut, pengambilan yang berlebihan boleh menyebabkan toxicity. Jadi kita tak boleh nak ambil berlebihan. Vitamin A, D, E, K ni kena bimbang, dia akan menyebabkan toxicity kepada tubuh badan kita kerana ia tidak disingkirkan keluar. Contoh paling mudah, kalau berlebihan vitamin A,
kita akan mengalami masalah skin, masalah muscle dan juga masalah-masalah lain yang seterusnya harmful ataupun menyebabkan kita ada masalah kesihatan yang lain. Maka vitamin A, D, E, K tidak boleh diambil secara berlebihan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kalau tadi kita dah bercerita tentang vitamin, iaitu vitamin A, D, E, K, B dan C, kita akan move on tentang mineral sebenarnya pula. Mineral adalah sejenis micronutrient, sama ada kita akan ada tentang trace minerals ataupun mineral yang kita perlukan dengan kuantiti yang banyak. Antara mineral yang kita perlukan dalam kehidupan kita untuk fungsi tubuh, kita perlukan kalsium, kita perlukan iron ataupun zat besi, kita perlukan fosforus, kita perlukan sulfur, kita juga perlukan selenium, magnesium dan banyak lagi minerals lain, yang mana minerals ini adalah inorganik dan kita dapat minerals ini daripada soil ataupun tanah, dan ini akan diabsorb kepada tumbuh-tumbuhan, kemudian kita akan makan makanan tersebut. Dari itulah sumber minerals yang kita akan dapat daripada tumbuh-tumbuhan ataupun makanan yang kita makan. Kenapa berlaku kekurangan vitamin dan mineral di kalangan atlet remaja? Okey, pada fasa ini, fasa remaja merupakan satu fasa yang sangat penting. Kita perlukan semua nutrien, bukan sahaja makronutrien tapi mikronutrien. Dan pada fasa ini juga sebenarnya kebanyakan mikro dan makronutrien kita perlukan dengan kuantiti yang lebih berbanding dengan fasa-fasa yang lain, berbanding dengan fasa dewasa, berbanding dengan fasa kanak-kanak. Jadi ialah satu fasa tumbesaran yang mana dah semestinya vitamin dengan minerals diperlukan untuk tumbesaran, diperlukan untuk fungsi sistem yang lebih baik. Kenapa berlaku defisiensi ataupun kekurangan vitamin dengan minerals di kalangan atlet? Antaranya disebabkan oleh eating behavior ataupun corak pemakanan itu sendiri. Okey, salah satunya disebabkan oleh restricted eating habit ataupun restricted calorie, pengurangan kalori. Secara tak langsung, apabila atlet mengambil kalori yang lebih rendah, dia akan berisiko untuk kurang certain vitamin ataupun minerals. Itu tentang pengurangan kalori. Kemudian sikap atlet sendiri seperti picky eater ataupun fussy eater. Picky dengan fussy eater ni maksudnya dia sangat memilih makanan. Jadi apabila dia bersikap memilih makanan, tidak makan makanan A, B atau C, contohnya tak makan roti ataupun dia pilih tak makan buah-buahan, dia akan ada berlaku kekurangan vitamin dengan minerals, ataupun memilih food group itu sendiri, sebab setiap food group itu sendiri mempunyai nutrien yang berbeza, khasiat yang berbeza dan ia melengkapi di antara satu sama lain. Itu adalah antara punca mengapa atlet mudah mengalami kekurangan ataupun defisiensi vitamin dengan minerals. Dan lagi satu untuk atlet, turnover ataupun penggunaan vitamin dengan minerals itu lebih tinggi berbanding dengan orang biasa, disebabkan oleh faktor latihan. Jadi penggunaannya akan jadi lebih banyak dan turnover rate menjadi lebih tinggi. Oleh itu pada fasa ini juga sesetengah atlet memerlukan lebih vitamin atau minerals tertentu untuk overcome keadaan ini. Okay, seterusnya kalau nak cerita pasal kalsium. Bila sebut tentang kalsium, secara amnya adik-adik akan terfikir cuma susu sahaja. Susu dan sudu, betul, susu memang tinggi dengan kalsium. Tetapi sebenarnya makanan lain turut mengandungi kalsium. Dan apa kepentingan kalsium sebenarnya? Dia adalah untuk kesihatan tulang. Dan pada masa yang sama, jangan lupa kalsium juga diperlukan untuk muscle contraction, untuk otot adik-adik juga. Okey. Jadi sebenarnya bukanlah kita minum susu tu semata-mata kita nak kita tinggi untuk kesihatan tulang saja, tapi kita minum supaya kita dapat menjaga kesihatan ataupun masa contraction kita dengan lebih baik, especially untuk atlet. Antara sumber makanan yang tinggi dengan kalsium selain susu, kita ada sayuran yang tinggi dengan kalsium juga. Kita ada
produk-produk seperti soya yang mana difortifikasi dengan kalsium. Kita juga ada makanan-makanan tenusu seperti yogurt tinggi dengan kalsium. Kita ada cheese juga tinggi dengan kalsium. Dan untuk pengetahuan adik-adik, untuk remaja lelaki dan remaja perempuan, kalsium yang diperlukan adalah 1,300 mg sehari. Yang mana bagi adik-adik nak mencapai kalsium itu, boleh ambil 2 hingga 3 hidangan ataupun sajian susu ataupun produk tenusu untuk fulfill 1,300 mg dan diletakkan di dalam diet seharian adik-adik. Mineral tadi kalsium, kemudian kita sebut tentang yang kedua vitamin D. Sebenarnya kalsium dengan vitamin D ni dia saling memerlukan sebenarnya. Dua untuk kesihatan tulang yang lebih baik. Tapi vitamin D kita panggil sunlight vitamin. Kita mudah nak dapat daripada cahaya matahari itu sendiri sebenarnya. Okey, tapi ada juga makanan yang ada vitamin D sebenarnya tapi sangat sedikit. Jadi lebih mudah untuk kita dapat vitamin D daripada cahaya matahari. Antara makanan yang ada vitamin D, antara ini makanan yang ikan yang tinggi lemak. Contohnya kita ada mackerel, kita ada salmon pun tinggi vitamin D. Dan juga makanan-makanan bijirim-bijirim ni yang mungkin diperkayakan dengan vitamin D. Mungkin difortifikasi dengan vitamin D, jadi kita dapat sumber vitamin D daripada makanan-makanan tersebut juga. Okey, seterusnya kita nak cakap tentang mineral yang seterusnya dan sangat penting untuk atlet. Kita bercakap tentang kepentingan zat besi. Penting untuk atlet mengetahui yang zat besi sangat penting ataupun iron. Kekurangan zat besi akan menyebabkan atlet mudah mengalami kelesuan ataupun cepat letih ataupun fatigue. Okey, apa fungsi zat besi sebenarnya? Zat besi diperlukan untuk mengangkut oksigen di dalam darah adik-adik. Okey, antara makanan yang tinggi zat besi kita ada daging, kita ada ayam atau ikan dan kita juga ada telur sebenarnya. Selain sumber protein yang baik, telur juga ada zat besi. Begitu juga dengan roti whole grain. Biasanya whole grain ni akan banyak zat besi juga sebenarnya. Okey, kita ada whole grain pelbagai jenis, berbeza dengan roti-roti biasa. Okey, kalau roti putih tu kemungkinan dia punya greens tu rendah, jadi zat besi juga turut rendah. Okey, tetapi adik-adik kena faham bila kita mengambil makanan yang tinggi zat besi ni, dia tidak boleh diambil dengan tea ataupun kopi kerana ini akan mengganggu penyerapan zat besi itu sendiri. Tetapi kalau zat besi ni diambil dengan vitamin C, antaranya adalah sumber vitamin C adalah orange kat sini, maka penyerapan zat besi itu akan jadi lebih baik. Okey. Sumber zat besi bukan sahaja daripada poultry, kita ada 2 jenis, kita ada daripada sumber tumbuhan dengan sumber haiwan, di mana zat besi daripada sumber haiwan itu lebih senang diserap berbanding dengan zat besi yang daripada tumbuh-tumbuhan. Now kita akan move on kepada nutrien ataupun minerals yang kita perlukan lagi. Adik-adik juga perlukan magnesium. Basically magnesium ni ada banyak dekat makanan, most of the food ada magnesium sebenarnya. Dan pentingnya magnesium ni untuk growth, untuk muscle, untuk nerve adik-adik supaya adik-adik boleh aktif dan menjalankan kegiatan harian adik dengan lebih baik. Minerals yang seterusnya adalah zinc, yang mana zinc ini sangat penting untuk growth ataupun tumbuh besaran, juga penting untuk muscle dan juga penting juga untuk energy production. Tetapi pengambilan zinc yang berlebihan mungkin akan menyebabkan adik-adik mengalami masalah lain seperti level high density lipoprotein ataupun kolesterol itu menjadi lebih rendah disebabkan kesan pengambilan zinc yang berlebihan. Maka apa-apa pun kita tak perlu ambil makanan itu dengan secara berlebihan. Antara makanan yang tinggi zinc sebenarnya kita ada ayam, ikan dan juga oyster, dan ada juga certain vitamin atau makanan tu yang memang kita diletakkan zinc, antaranya biasanya makanan yang difortifikasi ataupun diletakkan zinc, tambahan zinc di dalam makanan-makanan ini. Okey, seterusnya kita dah cakap pasal zinc, kalsium, magnesium, vitamin D, dan kita nak cakap tentang vitamin B. Okey, vitamin B ni sebenarnya sangat penting. Okey, selalu kita cakap pasal vitamin B ni, adik-adik akan kata saya tak ada tenaga. Vitamin apa saya nak ambil? Saya tak ada tenaga. Vitamin apa saya nak ambil? Dan perlu tak saya ambil sekian suplemen? Okey. Tapi sebenarnya vitamin B ni adalah vitamin yang paling penting dan paling banyak dekat makanan. Jadi kalau adik-adik makan semua jenis makanan, vitamin B memang adik-adik akan dapat mencukupi. Tetapi kalau vitamin B ni dia ada B1, B2
B3, 5, 6 dan 7 dia relate dengan kita punya energy production. Okey. Jadi vitamin-vitamin itu adalah untuk energy production, manakala dua lagi vitamin B, jenis vitamin B iaitu vitamin folate dan juga vitamin B12 iaitu cobalamin, dia lebih kepada untuk menjana sel-sel yang baru. Okey, jadi setiap fungsi vitamin B itu adalah berbeza-beza fungsinya, tetapi mudah didapati dalam kebanyakan jenis makanan, dalam telur, dalam oats, dalam almond, dalam roti. Kebanyakan makanan yang ada dekat atas ni semuanya ada vitamin B. Jadi kalau adik tak makan mana-mana kumpulan makanan dekat sini, maka mudah untuk adik-adik mengalami kekurangan vitamin B itu sendiri. Okey, kalau kita dah cakap pasal vitamin B, kemudian kita akan cerita tentang antioksidan. Kebanyakan vitamin dengan mineral itu sebenarnya bertindak juga sebagai antioksidan. Apakah yang dimaksudkan dengan antioksidan? Antioksidan ini mampu untuk mengurangkan peradangan ataupun oxidative stress yang berlaku di dalam tubuh badan kita. Apabila kita bersukan, sel-sel kita akan banyak rosak, yang mana antioksidan ini akan membantu untuk menyingkirkan radikal bebas yang wujud selepas stres daripada training ataupun latihan yang kita lakukan. Antara vitamin atau minerals yang bertindak sebagai antioksidan adalah vitamin C, vitamin E dan juga selenium. Dan vitamin C, vitamin E semua senang nak dapat daripada makanan. Kalau vitamin C tadi dah sebut, dia juga merupakan vitamin C yang bagus dan ada fungsi dia sendiri, pada masa sama dia adalah antioksidan. Dan kita ada minerals lain yang ada dalam makanan kat sini. Sebenarnya kita ada potasium juga daripada pisang ni, untuk otot juga penting dan untuk jantung juga penting. Dan kita ada almond juga. Almond adalah penting, mempunyai lemak yang bagus untuk adik-adik. Okey, kita pasti perlukan lemak. Ingat, kita perlukan lemak, tetapi kita perlu pastikan lemak yang kita ambil itu adalah lemak yang sihat, antaranya daripada almond. Okey, dan antioksidan ini dah tentu membantu untuk mengurangkan muscle soreness yang berlaku di dalam tubuh adik-adik apabila adik-adik menjalankan aktiviti fizikal. Jadi penting untuk adik-adik ambil semua vitamin, semua minerals dengan jumlah yang sepatutnya, supaya adik-adik dapat menjalankan fungsi tubuh yang sempurna. Badan adik dapat bekerja dengan baik, memproses semua makanan yang dah adik-adik makan dan dapat perform di dalam prestasi sukan adik-adik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, setelah kita mengetahui pelbagai fungsi vitamin dengan minerals, dah tentu kita perlu buat sesuatu untuk pastikan kita tidak mengalami sebarang defisiensi. Adik-adik perlu elakkan berlakunya defisiensi setelah adik-adik mengetahui betapa pentingnya kesemua makronutrien yang kita perlukan, betapa pentingnya vitamin, betapa pentingnya minerals untuk fungsi tubuh adik-adik pada setiap hari. Yang pertama, adik-adik perlu fokus kepada pengambilan makanan yang mempunyai high nutrient density, mempunyai kepadatan nutrien yang lebih tinggi, iaitu satu jenis makanan yang mempunyai pelbagai jenis vitamin dan minerals. Okey, jadi kalau adik-adik makan kepada makanan yang jenis whole ini, adik-adik secara tak langsung akan mengambil banyak vitamin dan lengkap. Jadi fokus kepada makanan yang high nutrient density, seperti yang Kak dah tunjukkan awal-awal tadi. Kita ada pelbagai makanan yang tinggi dengan density nutrien ataupun ketumpatan nutrien itu sendiri. Yang kedua, kepelbagaian. Pastikan adik-adik pada setiap hari pelbagaikan makanan adik-adik tidak monotonous, maksudnya tidak stick kepada satu makanan yang sama pada setiap hari, satu makanan yang sama pada setiap kali waktu makan. Contohnya, pagi makan telur, tengah hari makan telur dan makan malam juga makan telur. Jadi tiada kepelbagaian makanan yang berlaku dekat situ. Begitu juga dengan pengambilan sayur-sayuran. Hari-hari mengambil sayur yang sama, adik-adik akan menyebabkan ada kekurangan certain vitamin atau minerals yang ada di dalam
sayur-sayuran yang lain. Yang ketiga adalah seimbang. Okey. Kita dah pergi pada nutrient density, kepelbagaian, variety dan seterusnya adalah seimbang. Pastikan seimbang semua kumpulan makanan. Karbohidrat, protein, lemak. Sebab apabila berlaku keseimbangan ini, secara tidak langsung, kalau boleh jamin yang adik-adik takkan kekurangan mana-mana mikronutrien itu sendiri. Seterusnya, pergi kepada makanan-makanan yang difortifikasi. Walaupun satu-satu makanan itu kurang certain vitamin atau minerals, tetapi sebenarnya di dalam pasaran kita sendiri banyak makanan difortifikasi. Apakah yang dimaksudkan dengan difortifikasi? Ditambahkan certain vitamin dengan minerals di dalam makanan tersebut supaya makanan itu lebih banyak nutrien. Contohnya kalau macam susu, mungkin akan ditambah dengan certain vitamin D, mungkin akan ada juga minerals-minerals yang lain supaya makanan itu lebih banyak kandungan nutrien dia. Begitu juga dengan kacang soya, okey, ataupun susu soya. Kalau dia punya kalsium rendah, dia akan ditambahkan dengan ekstra kalsium ataupun nutrien-nutrien yang lain supaya makanan itu tinggi dengan nutrien-nutrien yang lain dan adik-adik akan dapat manfaat daripada pengambilan makanan-makanan yang difortifikasi ini. Jadi boleh tengok dekat food labels makanan-makanan yang difortifikasi. Yang seterusnya, adik-adik boleh mencari makanan yang adik-adik nak sediakan tu, menjaga kualiti makanan tersebut. Bagaimana adik-adik boleh menjaga kualiti makanan tersebut adalah menjaga cara masakan. Okay, kita kata tadi makanan yang whole food ini, makanan yang raw ni, yang whole food macam ayam, ikan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan ini adalah makanan yang berkualiti tinggi, mempunyai nutrien yang banyak. Jadi kalau kita nak dapat manfaat daripada setiap makanan tersebut, kita kena pastikan kita masak dengan cara yang betul, sebab masakan pun akan mempengaruhi nutrien di dalam makanan-makanan itu. Jadi adik-adik kena pastikan cara masakan, cara penyimpanan juga betul supaya apabila adik memakan makanan-makanan tersebut, adik-adik akan mendapat semua vitamin dengan mineral dan cukup untuk keperluan seharian adik-adik yang mana memerlukan kuantiti yang tertentu vitamin dengan mineral tersebut untuk berfungsi dengan lebih baik. Dengan cara ini, dah tentu adik-adik akan mengelakkan semua risiko-risiko yang berlaku sekiranya adik-adik kurang pengambilan nutrien. Dan ini adalah sangat tidak sihat, sangat tidak bagus untuk atlet remaja kerana dah tentu kekurangan certain vitamin, certain minerals akan mempengaruhi prestasi sukan adik-adik. Pada masa yang sama, dia akan mengganggu tumbesaran. Oleh itu sahaja adik-adik untuk perkongsian daripada Kak Nora hari ini tentang mikronutrien. Dan Kak Nora harapkan lepas ni adik-adik dapat pastikan ambil semua makro dan mikronutrien untuk pastikan adik-adik mendapat zat yang mencukupi dan dapat perform dengan lebih baik pada masa-masa hadapan. Jangan lupa untuk ikuti Kak Nora untuk episod yang seterusnya, diet dan nutrisi dengan topik yang lain, dah tentu penting juga untuk pemakanan atlet. Bye adik-adik. Didik TV KPM